Ada. Ini bunga dah banyak dah. Air tu bang untuk Air tu tak. Saya tengok bunga-bunga ni, Masya Allah. Kumbang-kumbangnya pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dhunubi yuakhiru Allah ma syaa minha fi yaumil qiyamah ila uquqil walidain fa inna Allah Ta'ala yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan tuan-tuan yang memimpin masjid apa namanya? Masjid Al-Muttaqin, kampung Sempap tahu tak sempap? Apa sempap? Sempap kalau muka tu bengkak tu sempap. Kalau sempap, saya tak tahu lah apa sempap. Dan kepada ibu-ibu, ayah-ayah, khususnya saya tengok ada ibu Haji Zainab yang bersama-sama kita yang saya raikan, Puan Zuraidah, yaitu pegawai kami yang ditempatkan di Raub yang menjaga bentuk Raub Lipis Temerloh. Dan kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang berhormat sekalian, pagi ini hari yang terakhir, 3 hari 2 malam saya berada di sini. Ini adalah yang terakhir yang saya akan bertemu dengan tuan-tuan. Saya harap ini bukan yang terakhir dalam hidup saya. Saya harap ini adalah yang terakhir dalam sini kita menjelajah ke seluruh Malaysia ini untuk kita membawa manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya datang ni tak ada tujuan yang kedua dan tujuan yang ketiga. Saya datang ni, saya nak mohon Allah, tiap langkah saya jadikan saya ahli syurga. Tiap perkataan saya jadikan saya ahli syurga. Tiap pandangan saya jadikan saya ahli syurga. Tiap pendengaran saya jadikan saya ahli syurga. Tiap detik jantung saya jadikan saya ahli syurga. Tak ada lebih, tak ada kurang. Itulah sebab saya datang kemari. Saya tinggalkan rumah, tinggalkan isteri, tinggalkan sikit keselisahan saya di rumah, datang kemari bertemu dengan teman-teman 3 hari 2 malam. Program yang pertama Toha 2 hari yang lepas di Masjid Tengku Abu Bakar, Toha. Kemudian Tukulah Maghrib di Masjid Bersam dalam 40 minit perjalanan daripada sini, gugusan Bersam. Kemudian Tukulah Subuh hari berikutnya Surau Taman Kurnia Jaya, tak berapa jauh dari sini. Kemudian Tukulah Duha, Bulan Duha Surau Hajah Halijah. Pagi semalam, petang semalam Bulan Maghrib di Masjid Sultan Abu Bakar. Tadi Kuliah Subuh di Masjid Jami' Kampung Ulu Gali. Dan ini yang terakhir. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat disampaikan sampai akhirnya. Saya berada di Masjid Al-Muttaqin, Kampung Sempap Baru. Ada baru dulu. Yang lama cari yang lama.
Orangnya lama, kampungnya baru. Kita nak cerita ni, apa permintaan ahli kubur kepada kita? Permintaan orang yang sudah dikuburkan, orang yang sudah disematikan, orang yang sudah tidak ada lagi hubungannya dengan mana-mana manusia. Hubungan dengan istri sudah terputus, hubungan dengan anak-anak sudah terputus, hubungan dengan adik-beradik sudah terputus selama-lamanya, hubungan emak dan ayah sudah terputus, hubungan dengan teman-teman masjid sudah terputus, hubungan dengan teman-teman yang biasa berkuliah dengan kita sudah terputus, hubungan dengan ustaz dan ustazah sudah terputus. Yang belum terputus lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan Allah ni abadi, abadan abadah, selama-lamanya, selama-lamanya. Okey. Sebelum kita dikebumikan, kita melalui proses. Perempuan dan tuan-tuan, macam mana boleh ramai sangat ni? Perempuan tak kerja ya, memang orang kerja pencin lah ke? Pencin. Yang ini yang tudung sama, baju sama ni, daripada mana ni? Wah, namanya Haja. Tengok tu, Haja berjanji ni besok pakai tudung macam ni, baju macam ni. Haja dah call ni melalui Friday, jangan lupa pakai tudung itu, tudung ni, tudung ni. Ini daripada mana? Campur, ini campur. Perempuan daripada 3 hari 2 malam ni, ini yang paling ramai sekali di antara muslimat. Paling ramai. Bukan paling ramai di Raub, paling ramai di Pahang, bukan di Pahang. Paling ramai di Malaysia, bukan di Malaysia. Paling ramai di dunia. Betul tuan-tuan, kita jarang pernah mengadakan program pada hari Rabu ni jarang. Tadi pertama kalinya agaknya dalam sejarah saya yang very rare, pagi Rabu ada kuliah subuh. Tadi kuliah subuh ramai. Kuala Lumpur kan kuliah subuh ni hari Sabtu, hari Ahad cuti umum. Sabtu, Ahad itu di Raub, di kampung Sungai Gali tadi. Ini Sungai Gali, Ulu Gali, Sungai Ulu lah. Kampung Ulu Gali ataupun kampung Tung Macam. Betul? Bukan senang nak ingat itu tuan. Ulu Gali lah, Tung Macam. Mana nak ingat? Gali tak ada dalam kepala saya, Sempam laki tak ada dalam kepala saya, Macam laki tak ada kepala saya. Jadi saya nak belajar lah tuan-tuan, belajar datang ke Pahang ni, nak belajar bahasa-bahasa Pahang, insyaAllah. Jadi perempuan saya nak cerita dalam masa 1 jam. Kita mula ni pukul 10, kita akan akhirkan pukul 11. Boleh tahan? Tahan ada 1 jam? Boleh? Boleh. Dia punya leh tu panjang tu yang saya tak yakin tu. Kalau boleh, itu lain. Boleh, itu lain. Boleh lah. Okey. Yang kita nak cerita ni ialah apa permintaan ahli kubur. Dan kita tuan-tuan dan puan satu masa nanti jadi tak ahli kubur. Mesti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa artinya? Semua yang bernyawa akan mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalnya akan mati. Ada Zainab akan mati. Yang tak pakai tudung macam Zainab pun akan mati.
Firaun mati, Namrud mati, Nabi Muhammad kekasih Allah pun mati. Nabi mati dalam umur adalah jauh lebih muda daripada saya. Saya hidup umur lebih 15 tahun daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad 63, saya 78 tahun. Saudara, I am 78 years old. 15 years senior than Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puan, saya nak juruskan ini. Pasal masa tak banyak, saya nak juruskan permintaan ahli kubur ialah nak minta anak-anak dan keluarga mendoakannya. Mati seorang, dikebumikan, dia akan berjumpa dengan dua malaikat. Apa namanya? Malaikat apa namanya? Malaikat Munkar dan Nakir. Saudara, ada 6 pertanyaan. Semalam di Majlis Sultan Abu Bakar, saya sebut ada 4 pertanyaan daripada 6 tersebut. Pagi ini pun saya tak banyak nak sebut. Dan soalan-soalan ini mesti dijawab, mesti. Dan tuan-tuan, perempuan dalam keadaan yang terakhir dalam hidup kita ini mesti belajar macam mana nak jawab soalan-soalan itu. Bukan boleh hafal-hafal, bukan boleh minta tunjuk, sebab siapa nak tunjuk? Ustazah kita tak ada dekat situ. Siapa nak tunjuk? Suami kita tak ada dekat situ. Siapa nak tunjuk? Anak kita yang hafaz Quran, anak nombor 2 tak ada dekat situ. Siapa nak tunjuk? Kawan kita semua tak ada. Kawan kita kain kafan tu kawan kita. Itulah kawan kita, kain kafan, itulah kawan kita. Kain kafan warna putih, ada 3 lembar untuk laki-laki, mungkin 5 lembar untuk perempuan. Itulah dia. Kain kafan yang 1 meter harganya RM6, kadang-kadang RM3. Kalau kita gaji dalam dunia ni, gaji kita sebulan RM20,000, mati pakai kain kafan 1 meter RM3,600. Itulah yang menjadi kawan kita di alam barzakh. Sebelum kita dikuburkan di alam barzakh, tuan-tuan menjalani satu kehidupan namanya tuan-tuan akan berada dalam keadaan sakratul maut. Sakratul maut ialah kita berada di beberapa saat minit sebelum Allah memerintahkan malaikat maut mencabut nyawa kita. Tuan-tuan akan berada dalam sakratul maut. Tuan-tuan akan berada dalam sakratul maut, dan saya pun akan berada dalam sakratul maut. Waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Sakratul maut itu benar-benar akan berlaku. Bersedialah. Waktu sakratul maut biasanya dalam beberapa menit, beberapa saat sebelum nyawa kita diambil dan mata kita ditutup buat selama-lamanya. Nampaknya ini saya cerita ni hal diri saya. Mungkin boleh jadi tauladan, mungkin tak boleh jadi tauladan, mungkin boleh jadi contoh, mungkin tak boleh jadi contoh. Saya nak cerita sikit. Anak saya 8 orang. Saya dah bagi tahu anak saya dalam 4 tahun yang lalu, saya rakam video. Video itu 27 minit. Tiap-tiap orang saya bagi video apa? Nanti 5 orang, so 13 orang dapat video itu. Apa saya sebut dalam video itu? Tetap kalau tuan-tuan ingat, boleh buat, perempuan buat. Kalau
ikut cadangan saya dia buat. Saya beritahu anak saya, ayah akan mati. Faktanya, I am going to die. As father, I am going to die. Saya akan mati. You also all will die. Kamu semua juga akan mati. I have few things untuk bagi tahu kamu semua yang ayah minta dengan penuh hormat kepada anak-anak, kepada menantu. Buat bila ayah mengalami mati maut. Satu, tuan dengar. Ini saya, perempuan tak payah ikut lah ini saya rakam dalam bentuk video. Anak saya juga dapat kopi video itu. Pertama saya kata, bila saya berada dalam sakaratul maut, letaklah saya dalam bilik yang khas atau di ruang di depan rumah itu. Rumah saya ada ruang. Letaklah jenazah ayah dekat situ bersama saya. Sebelum ayah mati, masa ayah berada dalam sakaratul, saya bahasakan ini saya ayah, because my audience anak-anak saya termasuk isteri saya. Pada isteri saya pun saya bacakan ayat ini saya. Sebelum saya mati, saya kata, waktu saya berada dalam sakratul maut, dalam bilik, dalam ruang itu yang anak-anak sediakan untuk ayah, mengembuskan nafas yang terakhir, apa ya? Jangan ada di samping ayah orang yang bukan mahram kepada ayah. Artinya apa artinya? Jangan ada di sekeliling ayah yang nak mati ini orang-orang yang tidak ada kaitan hubungan mahram dengan ayah. Maknanya jangan ada orang luar yang batalai sembahyang dengan ayah. Semua yang ada ini kecuali isteri ayah, mesti orang yang tidak batalai sembahyang, yang mahram kepada ayah. Permintaan yang pertama. Permintaan yang kedua, yang membaca Al-Quran. Saya tahu anak saya yang boleh membaca Quran, anak saya semua boleh baca Quran. Yang boleh membaca Quran hanya anak-anak dan menantu yang memang saya pastikan mereka boleh baca Quran. Yang tak boleh baca Quran, yang tak lancar baca Quran, jangan baca Quran. Permintaan saya itu. Sebab kalau ada yang membaca tidak lancar, silap makhraj, silap tajwid, yang tersiksa ialah nyawa yang dah pergi. Dengar apa? Dengar. Itu saya, bukan jangan ikut saya, ini saya rakam untuk anak saya. Tapi kalau ada kebaikan, itu terikutlah. Yang ketiga saya kata, masa saya nak pergi ini, rumah saya, dapur jangan ada orang masak-masak. Tak ada. Telefon jangan ada orang telefon. Simpan dan laci. Konsentrate semuanya mendoakan doanya yang nak pergi, agar ayah mati dalam husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan masak-masak. Jangan sibuk-sibuk, duduk saja bertafakur. Yang doa-doa, yang zikir-zikir. Saya akan satu suasana yang tenang dirasai oleh anak isteri saya. Suasana menghormati kebolehan saya yang tak balik-balik lagi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan yang keempat, kan? Permintaan yang keempat, betul yang keempat. Permintaan yang keempat, bila saya betul-betul on the verge of dying, minta salah seorang anak saya tak namakan daripada 8 orang, saya tak nama, salah seorang anak saya datang kepada saya. Saya dah tak tahu, tak kenal lah, saya tak kenal mereka lah. Saya tak kenal. Saya tak tahu isteri saya, tak tahu anak saya. Tapi saya lihat salah seorang anak saya datang kepada saya, bisik ke telinga kanan, ayah, la
Itu apa namanya itu tak? Apa namanya itu? Ustazah, apa namanya itu Ustazah? Hah? Talqin. Itu namanya talqin. Mengajar orang yang nak pergi tak balik-balik lagi kalimat yang menjadikan mereka mati dalam husnul khatimah. Apa dia mati dalam husnul khatimah? Saya cakap ni kuasa tak ke? Boleh? Tak tahu macam mana? Tak tahu macam mana? Ada yang lemah jantung kat sini. Apa arti mati dalam husnul khatimah? Mati dalam husnul khatimah waktu malaikat maut mencabut nyawa saya dengan anak saya membisikkan daya la ilaha illallah. Lidah saya tak boleh lidah, mata saya tak boleh mata saya, tangan saya tak boleh tangan saya, dagu saya tak boleh dagu saya, mulut saya, muka saya menggerakkan sesuatu yang saya sudah ikut kalimat itu. La ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Tak mau berarti, tuan-tuan semua tahu. Tapi saya nak beritahu satu hadis. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati kalimat akhir yang keluar daripada mulutnya la ilaha illallah, Allah terus kurniakan syurga kepada mereka. Apa ni? Saya nak ambil sikit, divert sikit. Untuk mati mengucap kalimah la ilaha illallah di negeri Pahang tahun depan ada satu tempat. Bukan tempat. Di Malaysia ada satu tempat yang mengajar manusia mati mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mengajar manusia mati dalam husnul khatimah. Tempat itu Kampung Lembu, Bentong Pahang Terima. Siapa yang dah pernah dah lalu Kampung Lembu? Lalu boleh lalu. Kat mana Puan? Kampung Lembu kat mana? Ini ke mana ini? Kat mana? Depan highway. Okey, Kampung Lembu tu antara dua pekan. Satu pekan besar, satu pekan kecil. Pekan besar ni nama apa? Betul. Pekan kecil? Saya ulang. Untuk mati mengucap la ilaha illallah di Pahang ni ada satu tempat. Bahkan di Malaysia ada satu tempat. Bahkan di Asia tak ada lagi. Inilah tempatnya. In fact, I am claiming for the whole world, this is the only place teaching people dying in husnul khatimah. Ini tempatnya. Apa nama tempatnya? Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Daripada sini 34 minit Puan. 34 minit. Siapa yang belum pergi tengok, pergilah tengok. Ajak suami di belakang pergi tengok. Balai Islam yang besar, lebih besar daripada ini, bukan lebih betul, lebih besar daripada ini, sedang dibangun. Dua asrama laki-laki dan perempuan sedang dibangun. Rumah masak sedang dibangun. Dining hall yang boleh memuatkan sekali duduk 350 orang sekali duduk sedang dibangun. InsyaAllah. Unit-unit namanya Studio Villa. Studio Villa 26 biji sudah siap. Tapi tidak digeruki sebab mendudukinya bulan 6 tahun depan. Dah siap. Daripada 26 ada satu rumah contoh. Pergi tengok unit contoh. Model unit, show unit. Pergi tengok. Supaya tuan-tuan pergi tengok, dah ada catatan malaikat. Tuan-tuan bercita-cita untuk mati dalam husnul khatimah. Diajar, dididik di tempat ini. Ya, tetapi ada catatan malaikat. Kita ingin mati dalam husnul khatimah.
Kita ziarah husnul khatimah. Kita ziarah pekerja-pekerja, ada 26 pekerja. 2 hari-hari tak ada cuti, 26 pekerja sedang bekerja mendirikan husnul khatimah. Saya punya sebuah baik saya namanya Abdul Rashid, orang Pakistan, 22 tahun dia menyaksikan. Siang boleh jumpa dia, petang boleh jumpa dia, malam boleh jumpa dia. Bawa anak, bawa isteri, bawa suami, dia akan pusing keliling bawa tuan-tuan. Tengok pembangunan yang besar sedang berlangsung. Apa namanya? Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan, tempat ini bila siap bulan 6, tuan-tuan datang. Ada 2 jenis kursus. Satu kursus jangka pendek, tiap-tiap satunya 1 minggu, 7 hari. Tinggalkan rumah 7 hari, tinggalkan anak 7 hari, tinggalkan perniagaan 7 hari, tinggalkan kucing 7 hari, tinggalkan ayam 7 hari, tinggalkan kedai 7 hari. Duduk di situ 7 hari. Pagi-pagi bangun pukul 4:30. Hari-hari 7 hari. Sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang witir, sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang witir. Habis sembahyang sebelum subuh, sekitar dalam 10-12 menit belajar menangis di hadapan Allah. Teach them how to cry in front of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan kena banyak menangis. Perempuan jawab soalan saya ini dengan tulus ikhlas. Perempuan pernah menangis. Perempuan pernah menangis waktu sujud. Perempuan pernah menangis angkat tangan bila mengaminkan doa. Tuan-tuan pernah menangis bila kita baca Al-Quran. Tuan-tuan pernah menangis. Tuan-tuan pernah menangis bila tuan baca surah Al-Fajr. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lagi apa ni? Fadkhuli fi ibadi. Lagi? Wadkhuli jannati. Kalau kita tak nangis, tak tahu lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengar bacaan itu, ada satu dalam TikTok, dalam YouTube, orang Arab baca, diulang-ulang. Tuan pernah dengar tak? Sampai dia nangis. Pernah dengar tak? Tergesak-gesak dia nangis. Tahu tak? Allah. Kalau kita susah nak menangis, apa artinya? Hati masih keras. Hati masih keras. Suami cakap sepatah, tuan-tuan cakap 3 patah. Hati keras. Betul tak? Kena mengaku lah perempuan. Betul. Dengan abang kita tak hormat, dengan kakak kita tak hormat, dengan mak kita tak hormat. Mak kita sekali-sekali nak datang rumah kita dekat Raub ni. Mak kita tuan-tuan, mertua kita orang Kedah datang sekali-kali ke mari. Tapi hati tuan-tuan tidak gembira menerima kedatangan mereka. Betul tuan-tuan. Suami kita bagi tahu, mak dah datang. Kan mak baru datang. Itu kita jawab. Tuan-tuan tak tahu, mak datang ke rumah. Mak datang ke rumah. Di belakang mak 70,000 malaikat bersama dengan kita. Sebab itu saya agak balik lagi kepada cerita saya tadi. Yang keenam, saya beritahu anak saya, bila saya sudah putus nyawa, 5, dah kelima, saya ingat yang kelima lagi. Saya sebut yang 6, tapi saya tahu yang 5 sebenarnya. Nak tahu kita punya Cikgu Zainab ni betul tak betul menulis. Yang kelima, tuan-tuan, saya bagi tahu anak saya,
Masa nak putus nyawa, masa nak putus nyawa tu, masa nak putus nyawa, tengokkan muka saya, ada tak peluh di dahi saya? Peluh di dahi itu antara tanda-tanda mati dalam husnul khatimah. Ada tak di tepi ini mengalir air mata? Itu tanda-tanda mati dalam husnul khatimah. Ada tak nampaknya bibirnya mengulung senyum? Lebih manis senyumnya ketika itu daripada senyum yang Nabi ukir sepanjang hidupnya. Tanda mati dalam husnul khatimah. Ada tak ketika nyawa putus, tiba-tiba ada satu suasana yang penuh syahdu. Tahu syahdu? Syahdu. Seluruh rumah syahdu. Orang tak bercakap, tak keluar. Tekan cucu nak bercakap, tak keluar perkataan. Sebab nak menghormati roh datuk yang nak begini. Itu kesyahduan. Tanda-tanda mati dalam husnul khatimah. Saya nak beritahu, orang beritahu saya. Ada satu orang, dia koma 2 tahun setengah, perempuan. Koma. 2 tahun setengah koma, makan lagi tiup. Ada nurse kata, nurse doktor ada? Doktor. Nurse tak ada? Doktor. Doktor. Tak? Tak ada. Nurse tak ada nurse. Ini nurse. Oh. Ini betul. Masya Allah. Okey. Bila mati, nyawa keluar daripada badan, saya nak bagi tahu macam mana sakitnya. Bahkan kesakitan itu, tuan-tuan, Allah takdirkan kesakitan itu dirasa sepenuhnya oleh Nabi Muhammad SAW. Ada hadis, kata-kata ulama mengulas hadis, Nabi menanggung semua kesakitan sakaratul maut umatnya. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, melaporkan sangat berat penderitaan Rasulullah di akhir hayat, sangat berat. Itu tak kasihan mendengar Nabi, kasihan. Dibawa agama untuk umat, hampir tak tidur malam, siang, pagi, petang. Pasal dia bawa agama dengan ikhlas, dengan jujur. 1400 tahun kita sembahyang macam Nabi sembahyang, kita wirid macam Nabi wirid, kita baca Quran macam Nabi baca Quran. Hebatnya apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Nabi pun begitu. Tak tahu nama kesakitan dalam hadis tersebut. Saya pergi satu hadis, sakitnya orang nak mati ini. Sakitnya orang nak mati ini macam dadanya ditusuk oleh 100 pedang. Tuan-tuan, tusuk. Dicucuk, direjam 100 pedang. Ya Allah, ya Allah. Tapi bagi orang yang beriman, orang yang selalu datang ke masjid, selalu duduk dalam majlis ilmu, selalu jumpa ustazah, tak pernah tinggal majlis ilmu, seronok dengan majlis ilmu, seronok dengan ustazah, seronok datang ke masjid, seronok datang di mana-mana pun, nyawanya pergi macam titisan air yang mengalir. Ini hadis. Belilah tuan-tuan nak mati cara yang mana? Mati ini ada 2 cara saja. Tak ada cara. No in between. It is only one, either one. Sama ada husnul khatimah atau su'ul khatimah. Itu saja. Nothing in between. Tak ada. Saya teruskan ilmu yang ke-6 tadi. Saya beritahu anak saya, bila nyawa saya sudah confirm, doktor kena confirm, dia kena confirm, dia kena tulis surat mati, betul tak?
kena confirm. Tulis surat mati, yes, Hasan Ali indeed has passed away, dah mati. Saudara, saya beritahu anak saya dalam video itu, jangan ada siapa-siapa yang tidak mahram pegang jenazah ayah. Jangan. Yang pegang jenazah ayah, pastikan anak-anak dan menantu ayah. Jadi yang memandikan ayah, anak menantu ayah. Yang mengkafankan ayah, anak menantu ayah. Yang menyembahyangkan ayah, imamkan ayah, anak ayah. Tuan, cuba tuan pandang muka-muka anak-anak lelaki perempuan. Yang mana nak jadi imam? Yang tak bangun subuh pagi tadi nak jadi imam. Yang rumah dekat tadi dicerita tuan tadi, rumah yang paling hampir dekat situ dalam 10 meter, 20 meter, tak ada dalam surau. Macam mana? Kalau suami kita duduk rumah 20 meter daripada masjid, tak datang masjid, macam mana? Kena fikirlah apa pun kita fikir. Baik saya pergi pada anak saya tadi, yang menyembayangkan saya, anak saya. Tentang sembahyang jenazah ni ada 2 versi saudara kita anak saya. Satu, rumah saya dengan masjid ni tuan, rumah saya dengan masjid ni 20 langkah. Namanya Masjid Al-Ghufran, Taman Tun Dr. Ismail. Ada bukit sikit-sikit bukit. Rumah saya bertentangan dengan masjid. Tak ada rumah lain kan rumah saya. Saya beritahu anak saya, ayah mohon untuk sembahyang jenazah 2 kali. Saya mohon anak saya 2 kali. 1 kali di rumah. Pos saya besar tuan. Boleh muat 4 kereta pos besar. Tapi itu ada lagi ruang. Saya kata pada anak-anak, untuk sembahyang jenazah di rumah ini khusus untuk keluarga terdekat. Lepas itu habis banyak. Dan saya beritahu anak saya tuan-tuan, ada 5 orang laki-laki. Dalam video tu saya dah sebut nama anak yang mengimamkan sembahyang jenazah di rumah. Saya dah sebut nama dia. Habis sembahyang jenazah di rumah, jangan orang lain, anak dengan menantu papa ayah, dengan penuh hormat, menyeberang jalan 20 langkah masuk ke masjid, namanya Masjid Al-Ghufran. Masjid Al-Ghufran, Taman Tun Dr. Ismail. Di situ saya beritahu anak saya, kamu jumpa ketua imam, bagi tahu ketua imam, untuk jenazah ini kami perlu solat, kami sendiri yang akan solat. Saya telah dibagikan oleh ayah untuk solat sembahyang jenazah ayah. Imam jadi makmum. Di rumah tadi seorang anak mengimamkan, di masjid anak yang mengudung. Saya ada 2 anak hafaz Quran. Mereka yang mengimamkan. Habis mengimamkan, tuan-tuan saya bagi tahu anak saya yang nombor 3. Berjamaah itu ada kereta jenazah. Saya beritahu anak saya, minta kebenaran daripada pegawai masjid, minta kunci dari jenazah. Ayah tak mau driver biasa bawa. Ayah hendak engkau anak nombor 3 ni bawa ke jenazah. Sebab orang lain tak tahu dan tak ada kaitan dengan ayah. Takut dia langgar lubang-lubang, dia langgar lubang-lubang, dia konak sampai ayah macam ini pun jenazah ayah. Engkau lah yang faham, engkau yang sayang ayah. Bantulah kita jenazah ini atas nama engkau sayang, kasih cinta pada ayah. Sampai di kubur, namanya kubur Bukit Kiara. Kubur Kiara ini terkenal tuan. Kubur Bukit Kiara. Daripada rumah saya Bukit Kiara ni 6 minit. Dekat. Saya beritahu, sampai di kubur yang menyambut jenazah saya bukan orang lain, anak dan menantu. Sambut menantu dalam kubur tu. Kubur kalian kubur tu ada 3 orang, menantu dan anak. Sambut dengan
Habis letak kubur macam ni tuan, dia ada liang lahat. Nama liang lahat tu dia ada dalam situ liang lahat. Saya beritahu nak letak ayah di liang lahat dengan posisi menghadap kiblat dengan sempurna. Dan saya sebut anak nombor 4 yang laki-laki, pastikan kedudukan ayah menghadap kiblat dengan sempurna. Habis kampus. Dah kampus, talqin. Anak nombor 5, anak bungsu yang laki-laki hafaz Quran daripada Turki. Di Turki tu tadi belajar kat Turki, dia hafaz Quran. Dia akan membacakan talqin untuk ayah dia dan berdoa untuk ayah dia. Akhirnya saya pesan kepada anak, bila ayah dah dikebumikan, kau balik semua ke rumah. Jangan lupa, kalau kau sayang ayah, tak sayang tak apa. Kalau kau sayang ayah, selepas salat, mohon kepada Allah sebut nama ayah agar ayah damai di alam barzakh. Saya beritahu anak saya, mati anak Adam, ayah mati, saudara, 3 perkara akan mengikutinya. 2 perkara akan pulang ke rumah. 3 perkara akan mengikuti, 2 perkara akan pulang ke rumah. Yang akan mengikutinya, yang akan pulang ke rumah ialah hartanya dan keluarganya pulang ke rumah. Yang mengikutinya ialah amalnya. Itu satu. Satu lagi saya beritahu anak saya, ada satu hadis. Mati anak Adam, apa benda yang boleh menyambung amal ibadat untuk isi mati? Ada 3 perkara. Pertama apa? Sedekah jariah. Hari ini perempuan kena sedekah untuk tabung komplek husnul khatimah. Serius. Sedekah untuk membangunkan komplek husnul khatimah dalam bentuk wakaf. Nombor 2 yang begitu mainan ialah selepas sedekah jariah, apa dia tuan yang nombor 2? Ilmu yang dimanfaatkan. Macam mana kalau tak ada ilmu? Macam mana perempuan kau tak duduk majlis ilmu, tak datang majlis ilmu, tak jumpa ustaz, tak jumpa ustazah, tak ada ilmu fardu ain, tak tahu baca Quran, macam mana? Macam mana nak sebabkan ilmu? Yang ketiga ialah doa anak yang saleh dan anak yang salehah. Sebagai gambaran doa ini namanya sijil wakaf keluarga. Tuan baca ni, yang putih ni tuan, yang putih ni adalah surat saya kepada puan-puan. Yang putih ni surat saya kepada puan. Baca surat ni, tuan-tuan boleh buat semua dengan sempurna apa yang diminta di sini. Yang diminta wakafkan untuk ibu ayah, datuk nenek dan sebagainya 10 orang sebagai pewakaf-pewakaf yang memberikan tolong dan tuan-tuan wakaf ini kita niatkan kepada beberapa orang yang nama mereka dapat senaraikan di sini, supaya kalau mereka sedang memekik menolong di alam barzakh di kubur dengan pewakafan pada pagi ini, pada besok tuan-tuan kewakafkan ini, maka Allah akan tarik kesiksaan itu. Inilah bakti anak yang saleh, anak yang salehah, cucu yang saleh, cucu yang salehah. Ambil ini nanti, jangan tak ambil. Ini nak bina komplek husnul khatimah di kampung Yahu bentuk Hamzul Makmur. Kita memerlukan lagi dana-dana untuk terus membangunkan ini. Masya-Allah. Okey. Habis saya nak mengajar puan-puan. Itu macam seolah-olah saya belum wasiat kepada anak. Tentang kuat. Tetapi dengar cerita. Kebalikan daripada itu.
Seorang kawan saya pensyarah, boleh dikatakan setiap minggu keluar dalam TV Hijrah, TV 1. Masih sekarang masih lagi dia. Apa dia bagi tahu saya? Dr. San katanya, saya ini bernasib baik sebab biasa dijemput oleh orang yang kematian ibu ayah, suami dan isteri untuk saya datang, dan mereka minta saya mengimamkan salat jenazah. Saya pernah korang, saya pergi, dia kata. Satu ketika saya mengimamkan, dia minta mengimamkan datuk, seorang datuk meninggal. Agak kaya, tuan-tuan, bisnes. Meninggal. Macam biasa dia kata, sebelum saya memberikan salat jenazah, saya akan menghadap makmum. Saya akan menghadap makmum. Saya akan tanya makmum, datuk ni tadi ada meninggalkan 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Dan sebesar laki-laki yang tu pun dah 40 tahun lebih tuan-tuan. Ustaz ni, kawan saya pun tanya kepada makmum, si mati ni ada tak meninggalkan anak laki-laki? Ada, jawab ada. Soalan yang kedua, ada tak anak-anak itu, 3 orang itu di sop pertama, sop kedua, sop ketiga? Tentang apa jawabannya? Tak ada, tak ada. Tak ada. Apa Ustaz kata? Kita tangguhkan dalam 6-7 minit. Cari mana anak dia. Minta anak dia ambil wudu. Dudukkan anak ni di belakang imam bersama dengan saya ni. Ni. Baru kita mula sembahyang jenazah. Cari tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu, yang tua sekali umur 46 tahun duduk di bawah pokok jambu. Tengah isap rokok, tuan-tuan, tengah isap rokok. Pakai jeans, t-shirt, tuan-tuan. Fikir akhlaknya. Bapak mati dia boleh pakai jeans, pakai t-shirt. Orang sedang sembahyang, ayah dia di bawah pokok jambu isap rokok. Yang satu lagi tuan-tuan sibuk melayan keluarga yang datang dari berbagai tempat. Sibuk, bukan pergi sembahyang, dia sibuk melayan keluarga dia. Yang satu lagi tak dapat ditemui, yang bosan tak dapat ditemui. Tak apalah, Ustaz kata, kita tunggu yang 2 orang yang dapat dijumpai. Tunggu mereka datang dengan sekecil, dengan tak bersedia, dengan agaknya tak ambil untungnya. Berdiri sembahyang, kononnya sembahyang jenazah. Saya nak tanya perempuan, anak perempuan mungkin masuk dalam kategori itu. Minta maaf. Anak yang tak datang majlis ilmu, yang tak datang ke masjid, yang tak jumpa ustaz, yang tak jumpa ustazah, yang duduk dalam majlis, tak duduk dalam majlis fardu ain, yang tak tahu fiqh, yang tak tahu tauhid, yang tak tahu tasawuf, yang tak tahu fardu ain. Anak yang tak didik isterinya, anak yang tak didik anaknya, hidup rumah tangga kucar kacir. Saudara, anak inilah yang paling ramai dalam kehidupan kita ini. Tuan-tuan nak harapkan anak ini berbaris di belakang imam atau mengimamkan. Macam saya tidak. Anak saya mengimamkan 2 imam, satu sembahyang di rumah, satu sembahyang di masjid. Tuan-tuan, saya nak mengakhirkan. Nanti tuan-tuan masuk ke kubur. Apa permintaan tuan-tuan? Saya nak dapat 3 perkara yang tuan-tuan minta. Menjadi tuan-tuan minta. Pertama, tuan-tuan nak minta dikembalikan. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Surah apa tu tuan? Surah apa tu? Kalau perempuan dengan suami biasa hari Jumaat datang ke masjid ini, saya yakin imam akan baca surah itu dalam rakaat yang pertama. Surah apa? Alif Lam Mim Sajdah. Alif Lam Mim Sajdah. Apa dia kata?
Orang yang ingkar kepada Allah, orang yang tak cari ilmu Allah, orang yang duduk di rumah tak datang masjid, orang yang tak menghormati Allah, orang yang tak sayang Rasul, orang yang tak bergaduh dengan suami isteri, orang yang tak hormat mak dan ayah, orang yang tak kisah agama. Apa dia kata? Dia akan bertemu dengan Allah di akhirat dalam keadaan menundukkan kepalanya, hina dina. Ini permintaan kubur ni. Apa dia kata bila dia menundukkan kepala? Apa dia kata? Tuhan, wahai Allah, aku sudah melihat orang yang kau seksa di padang mahsyar. Dia tengoklah. Wasamina, aku dah dengar cerita mereka. Tolong. Mana doa anakku? Tolong. Memekik menolong. Setengahnya yang memekik itu perempuan. Perempuan dengar, tuan-tuan ingat, tuan-tuan tahu suara itu anak bongsu yang laki-laki. Mama, aku di sini, mama. Ada kaki tak boleh pergi kepada dia. Ada suara tak boleh menyebut nama dia. Saudara, baik. Dia kata orang yang ingkar kepada Allah, berjumpa dengan Allah, menuduhkan kepada dalam hina-hina, bina. Apa dia kata? Rabbana absarna, kami sudah lihat. Kau seksa orang macam kami. Wasami'na, kami dah dengar cerita-cerita mereka. Farji'na, kata permintaan ini. Ini permintaan tuan-tuan besok di kubur. Farji'na, izinkan kami pulang semula ke kampung Sepang. Ulu Sepang ke apa? Kampung Sepang tadi apa? Kampung ke Ulu ke Sungai? Kampung Sepang Baru. Kami nak balik semula, ya Allah, kami nak balik semula Kampung Sepang Baru. Masa tu Kampung Sepang ada lagi tak tuan-tuan? Masa tu tak ada dah, masa dah kiamat. Mana ada? Bentung tak ada, rauh tak ada, temerloh tak ada, kuantan tak ada, rompet tak ada, cenor tak ada, jengka tak ada. Pasal dah kiamat. Dia kata apa? Permintaannya, orang kubur, farji'na, izinkan aku pulang semula ke Kampung Sepang Baru. Malaikat tanya dia, kau nak balik ni, kau nak buat apa? Berapa lama kau nak balik? Dia nak minta, tuan-tuan dengar, dia nak minta balik walau 1 saat. Aku nak balik 1 saat. Malaikat tanya, kau nak buat apa? Nak amal salihah. Aku nak melakukan amal salih. Ya Allah, berilah aku ruang 1 saat. Aku nak pulang semula ke Sepang Baru. Aku nak melakukan amal salih. Aku nak menderma, aku nak menginfak. Hasan Ali datang supaya orang menderma, tuan-tuan. Bawa ni Hasan Ali daripada Kuala Lumpur datang. Aku boleh, tuan-tuan, sepi. Aku tak ambil pun, aku tak pegang pun. Saudara yang semula ke Kampung Sepang Baru, aku nak melakukan amal salih. Apa ujung dia kata? Inna muqinun. Sekarang ini kami baru yakin. Sekarang ini kami baru yakin. Dalam kubur kena seksa baru yakin. Perempuan, yakinlah sekarang. While you are still healthy, when you can still walk, you can still talk, you can still speak, you can still look at people, you can still hear. Inilah masanya. Jangan buang masa, jangan buang masa. Saya dan perempuan menjadi ahli kubur yang melafazkan kalimat nak balik semula ke Kampung Sepang Baru. Bukan. Dan tak ada lagi Kampung Sepang Baru.
Ketika itu baru menyebutkan inna muqinun, kamu baru yakin. Sekarang nih tanam keyakinan. Sekarang nih ada suami datang kepada ilmu. Sekarang nih umat kita dah ada senarai tuan-tuan, senarai di masjid dan surau, kuliah-kuliah yang disampaikan di sekeliling Bandar Rawang ni. Apa kata dia? Masjid A ini kuliahnya, masjid B ini kuliahnya. Patutnya ada dah. Tuan-tuan, tentang ayat akhir yang saya sebut. Tuan-tuan kena cari kuliah, bukan kuliah cari puan-puan. Puan-puan kena cari kuliah, bukan kuliah cari puan-puan. Puan-puan kena cari ustazah, bukan ustazah kena cari puan-puan. Puan-puan kena cari masjid, bukan masjid kena cari puan-puan. Puan-puan kena cari kitab-kitab, bukan kitab-kitab kena cari puan-puan. Tuan-tuan, akhirnya puan-puan kena cari syurga, bukan syurga cari puan-puan. Jadi saya harap puan-puan, saya harap insyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Dan saya harap permintaan daripada ahli kubur kita, permintaannya kita tidak minta semula balik ke dunia untuk melakukan amal saleh. Yang terakhir saya nak tinggalkan 3 pesan. Pertama, balik. Perempuan kena buat ni. Perempuan kena buat ni. Tuan-tuan tuntut suami, tuan-tuan ikut suami. Tadi saya mendengar ceramah Dr. Hasan dalam kuliah Toha. Dr. Hasan minta kita bincang dengan anak-anak. Hari ini pun boleh, bila anak-anak balik pun boleh. Bincang macam mana kita nak jadikan keluarga yang tidak memohon bila mati nanti untuk pulang semula ke spam baru untuk melakukan amal soleh. Sebab sekarang ni abang masanya, abang bantu saya isi amal soleh. Saya bantu abang isi amal soleh. Mari kita bantu anak-anak kita mengisi amal soleh. Terus satu. Nombor 2, bang, setakat hidup kita sekarang ni, bangun pagi betul lah kita sembahyang, tapi anak tak sembahyang. Bangun pagi kita sembahyang, tapi menantu bangun pukul 9. Betul lah kita pergi masjid, tapi anak tak pergi masjid. Betul lah kita kenal ustaz, tapi anak-anak kita tak kenal ustaz dan ustazah. Mari kita bercakap dengan anak-anak lepas ini. Apa dia? Bertemu mata dengan mata anak. Tuan-tuan bertemu mata dengan mata anak-anak. Kalau boleh tuan-tuan menangis depan anak-anak, tentang kemana kita nak bawa keluarga kita ni. You have got somehow to shed tears, to cry in front of your children, making them really realize that the whole family has got to undergo a change untuk menjadi manusia yang kembali kepada Allah dalam keadaan Allah sayang mereka, mereka sayangkan Allah. Yang ketiga tuan-tuan kepada insyaAllah kita harap satu hari nanti saya nak datang sini lagi. Saya senang, saya pergi Bentong tuan-tuan 3 hari sekali saya datang Bentong. Lepas ni terus pergi Bentong ni, nak tengok program, nak tengok projek ni. Terus saya punya engineer dah tunggu saya tadi, tanya saya. Jadi tuan-tuan, saya datang 3 hari sekali. Tadi Tumpat Masjid Sungai Kali, Ulu Kali akan mengadakan program 11 ke 12 ke 13 satu tarikh bulan November, betul, untuk mengadakan program namanya motivasi kecemerlangan pendidikan, melibatkan mak bapak, pelajar, guru-guru, PIBG dan masyarakat. Apa sangat penting. Programnya bermula sebelum maghrib, berakhir pada 10.45 malam, dikendalikan oleh Dr.
tonton meleleh air mata. Serius. I want them to shed tears. 11, 12 atau 13 bulan. Nanti Zuraida akan tentukan setelah berunding dengan Tuan merangkap imam Masjid Ulu Gali. Tahu jauh kan Ulu Gali apa sini? Dekat kan? Nanti tuan dengar dia tak tentu sama ada 11 atau 12 atau 13 hari bulan November bulan depan. Tuan dengar datang bawa anak, paksa anak-anak, paksa. Kalau tidak tuan akan merana, tuan akan merana dengan anak-anak kita. Jadi tuan insyaAllah yang akhir, okay. Ini yang pertama. Tolong, yang ini tak payah tulis nama. Tak payah tulis nama, tolong dalam masa 1-2 hari. Pakar dengan suami, pakar dengan anak-anak. Pertama, 10 nama ni nama siapa nak jadi pewakaf-pewakaf. Datuk, nenek, emak, ayah, mertua. Tak cukup 10, tulis belakangnya. Dan pakat dengan suami dan anak. Berapa wakaf RM-nya berapa yang sesuai dengan keadaan keluarga itu untuk diinfakkan kepada pembangunan komplek supaya nama tuan-tuan ada di lantai balik Islam ada nama perempuan. No, di lantai tempat makan ada nama anak kita. Di dinding sana ada nama saudara kita. No, di menara sana ada nama mak dan ayah kita. Nombor 2 perempuan ya. Ni. Ini perlukan tulis nama. Mana saya tak boleh edarkan. Tolong sikit apa ni Adam. Tolong edarkan. Tolong edarkan saja. Edarkan siapa saja yang berminat untuk bantu. Agaknya kalau saudara yang tidak berminat tak apa, tak ada paksaan. Ini macam tuan kita ada jokaton kat sekolah kan ni. Ini macam ni. Panggil apa tu? Kalau jokaton tu panggil apa ni? Kupon, macam kupon. Tetapi untuk pembangunan An-Nur Fatimah ni kita tak namakan kupon. Kita namakan sijil wakaf tunai. Untuk ada logo Majlis Agama Islam Pahang, ada buku yayasan Pahang, ada buku yayasan Husnul Khatimah, semua dekat sini. Maknanya sudah mendapat keizinan daripada Majlis Agama Islam Pahang untuk membangunkan. Tuan, tanah 7 ekar itu milik Majlis Agama Islam Pahang mengeluarkan sijil mutawali kepada Yayasan Husnul Khatimah untuk kami menjalankan 3 perkara. Kami Yayasan membangunkan 7 ekar betul-betul besar tuan, 7 ekar. Ini tak ada 7 ekar ni, tapi 7 ekar. Membangunkan, menguruskan dan bila siap bulan 6 tahun depan kami mengisi 7 program. 6 program jangka pendek, 1 minggu dan 1 program jangka panjang. Jangka panjang, puan-puan boleh duduk boleh mati di situ. Itu program yang panjang. Jadi tuan-tuan ini tolong edarkan. Tetapi ini tulis nama. Siapa yang dah tulis nama? Orang kecil ada. Siapa dah tulis nama, nombor telefon sebelum keluar minta 1 ni. Bukan bayar apa pun, ambil 1 ni sebagai perkawan. Yang ini tetap 1 lain ni RM20. 1 buku ni RM50 lain, 1 buku ni RM1,000, nilai ni RM1,000. Dalam masa 2 bulan, 3 bulan dalam masa 3 bulan. Tolonglah tuan-tuan sebarkan supaya nama tuan-tuan tercatat di pintu syurga. Tuan-tuan bersama kami membangunkan komplek An-Nur Fatimah. Yang ini memerlukan nama dan nombor telefon. Angkat tangan siapa yang belum dapat kertas kecil untuk nama nombor telefon, angkat tangan. Zuraida dan teman-temannya akan sampaikan kepada tuan-tuan, insya-Allah. Ya.
Setelah perempuan isi nama, nombor telefon, ambil, minta pada Zuraidah, ni, minta ni. Namanya Sijil Wakaf Tunai. Sijil Wakaf Tunai, minta kepada Zuraidah. 3 bulan, ambil, simpan 3 bulan, bagi teman-teman dan kawan. Untuk tuan-tuan membantu bersama mendapatkan yang ketiga tuan-tuan, buku ni. Saya dah tulis 40 buku tuan-tuan. 40 buku. Saya dah tulis 40 buku. Minta maaf lah saya, minta maaf lah sebut. Tak ramai orang dah tulis 40 buku tuan-tuan. Saya dah tulis 40 buku. Ini buku, 3 buku yang terakhir. Saya dah bawa 3 tahun setengah. Buku ini bersama dengan sumbangan berbagai-bagai pihak, kami sudah menghasilkan hampir 5 juta ringgit. 5 juta ringgit. Inilah yang membantu membangunkan komplek An-Nur Fatimah. Buku ini tajuknya Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim. Saudara-saudara di belakang, suami-suami di belakang. Buku Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim. Kena baca. Kau tidak tentang. Kalau tidak, keluarga kita, jadi kita nak mana ni, nak ke mana ni? Tahu tak Husnul Khatimah ni, Husnul Khatimah? Tahu tak cara nak mendapatkan Husnul Khatimah? Tahu tak cara nak meletakkan diri kita dalam perjalanan Husnul Khatimah? Tahu tak apa dia sebutan-sebutan Husnul Khatimah? Buku ni mengajar kita melakukannya. Tajuk buku ni Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim. Nombor 2. Nombor 2 tuan-tuan, ni. Buku ni tajuknya Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Tuan-tuan dengar? Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Buku ni saya tulis nak memudahkan ibu-ibu, ayah-ayah mendapat bekalan ilmu untuk mendidik anak-anak, khususnya anak remaja. Anak remaja ni tuan-tuan, ya Allah, tuan-tuan panggil dia 6 kali, dia tak jawab sekali pun. Kadang-kadang anak kita tuan-tuan umur 12 tahun, 13 tahun, mak dia nak hormat dia, tolong mak dia, tolong beli gula, tadi lupa mak beli gula. Alah gula-gula tu tadi, kita nak buat apa, nak beli apa tadi? Itulah jawapan anak kita tuan-tuan. Didik dengan ini tuan-tuan, didik dengan ini. Anak yang tuan-tuan tegur, tak sembahyang, 4 kali tegur, dia start motosikal, sembahyang pun tidak, dia pergi tinggalkan rumah tuan-tuan. Ini anak kita. Anak yang siang malam kurung diri di dalam bilik, dia main phone, main telefon, dia pergi tuan-tuan, dia pergi program yang mana kita tak tahu, program muncak, dia akan pergi program muncak. Saya nak beritahu, kalau ada salah seorang daripada kita terlibat dalam muncak dalam rumah kita, malaikat tak masuk rumah. Apa jadi kalau malaikat tak masuk rumah bila tuan-tuan mati? Boleh tak betulkan perkataan la ilaha illallah mati Husnul Khatimah tanpa malaikat membantu kita? Suka. Jadi buku ni 10 bab. Nama buku ni Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Ada 10 bab. Bab 3 dalam buku ni tajuk dia anak durhaka. Bab 3 dalam buku ni tajuk dia anak durhaka. Tuan-tuan, minta anak kita baca. Mak dia dengar, bapa dia dengar, kakak dia dengar, adik dia dengar, kakak dia dengar, sebelum tidur baca. Baca bab anak durhaka, bukan baca semua. Baca bab 3 anak durhaka agar masuk kesedaran, keinsafan berapa mereka, bahawa mereka tidak boleh terus menerus menjadi anak durhaka. Sebab anak durhaka, betul tak ya? Sepatah perkataan seorang anak, perkataan itu sedikit, bukan banyak, sedikit melukakan hati ibunya, sedikit melukakan hati ibunya, maka pintu syurga akan ditutup serapat-rapatnya buat anak itu. Satu lagi saya baca hadis kita ni, semua dosa-dosa, semua dosa-dosa akan dibalas oleh Allah setelah mati di akhirat. Syaratnya dosa itu dibalas setelah mati. Ada satu dosa tak tunggu mati, Allah balas di dunia lagi. Dosa apa tuan? Derhaka kepada ibu dan ayah.
Bab 3 buku ini tajuknya Anak Durhaka. Okey. Kemudian ini daripada 40 buku yang saya tulis, benar-benar ini yang terakhir, betul-betul yang terakhir buku. Tajuk buku ini, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak baca buku ni, anak perempuan tak baca buku ni, menantu tak baca buku ni, apa gambaran hidup kita? Selepas ni ke mana kita nak pergi ni? Tapi kalau baca buku ni, ya, aku nak jadi bidadari syurga. Tidak, atas lagi. Aku nak jadi ketua bidadari syurga. Atas lagi. Aku nak jadi isteri ketua bidadari syurga. Isteriku ketua bidadari syurga. Betul. Satu hari nanti saya datang kemari. Tengok Zubaidah, tengok boleh lanjut. Satu hari kita bincang buku ni dalam 1 jam setengah. Macam ini. Tajuknya adalah Muslimat Ketua Bidadari Syurga. Muslimat Ketua Bidadari Syurga. Satu masa nanti syurga. Tapi yang saya nak tahu yang dekat, sampai 11 atau 12 atau 13 hari bulan, satu malam, daripada sebelum maghrib sampai pukul 10.45 malam, tuan-tuan nanti berhubung dengan Bulu Gali. Kita akan mengadakan program insyaAllah bersama dengan padan-padan ibu bapa mesti hadir, guru-guru PIBG dan ketua masyarakat. Tuan-tuan dengar nanti, terus tak payah berdaftar, tak payah daftar, tak payah apa, terus bawa anak sekolah rendah, anak sekolah menengah, anak yang sudah bekerja, bawa pergi ikut program itu insyaAllah. Ini tuan-tuan yang akhirnya kita doa sikit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wa radallahu tabaraka ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفاف فاعف عنا والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ahli syurga, ya Allah. Pilihlah kami jadi ahli syurga. Pilihlah kami jadi ahli syurga, ya Allah. Namakan nama kami sebagai ahli syurga. Catatkan nama kami di pintu syurga, ya Allah. Peluang kepada istri dan suami kami jadi ahli syurga, anak-anak kami jadi ahli syurga, anak laki-laki kami jadi ahli syurga, anak perempuan kami jadi ahli syurga, abang kakak dan adik kami jadi ahli syurga. Khususnya ayah bunda kami yang kami sayang, kami kasih, kami cinta kepada ayah bunda kami, jadikanlah semuanya jadi ahli syurga, ya Allah. Ya Allah, kami tak boleh buat dosa yang bertambah-tambah, beripun pun bertambah-tambah ini ke dalam kubur, ya Allah. Ya Allah, kuburkan dosa-dosa kami. Terimalah taubat kami, ya Allah. Terimalah taubat kami, ya Allah. Terimalah taubat kami, ya Allah. Masjid ini kami berada di rumah Engkau. Masjid ini rumah Engkau, majikan Engkau, istana Engkau. Di sinilah kemungkinan Engkau akan turunkan sebutir hidayah. Ya Allah, letakkan di hati kami sebutir hidayah. Letakkan di hati suami istri kami sebutir hidayah. Letakkan di hati anak laki-laki dan perempuan kami sebutir hidayah. Letakkan kami, kakak, abang dan kakak kami dan adik kami sebutir hidayah. Jangan kau matikan kami tanpa hidayah. Jangan kau matikan kami tanpa hidayah. Ya Allah, jangan kau matikan kami tanpa hidayah, ya Allah. Ya Allah, Tuhan, ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan seluruh anggota keluarga kami. Ampunkan jiran tetangga kami dan sahabat-sahabat kami. Akhirnya, ya Allah, kepada ayah bunda yang berada di dalam kubur, ayah bunda berada di alam barzakh ini yang sedang meraung merintih sekarang ini, ya Allah, kurangilah siksa kubur mereka, kurangilah siksa kubur mereka dengan mengambil tindakan untuk melakukan wakaf untuk kami membantu mendirikan komplek dan husnul khatimah. Ridhakan ya Allah, ridhakan ya Allah, ridhakan ya Allah. Terimalah ya Allah sumbangan yang kecil daripada kami ini untuk menyelamatkan ibu ayah bunda yang sedang meraung merintih di alam barzakh. Akhirnya ya Allah, temukan kami lagi dalam majlis seperti ini.
Engkau temukan lagi dalam hadis seperti ini, wahai Allah. Kami kita tak perlu ditemukan di stesen bus, tak perlu ditemukan di stesen kereta api, tak perlu ditemukan di pasar-pasar. Temukan kami di rumah Engkau ini, wahai Allah. Temukan kami di rumah Engkau, wahai Allah. Temukan kami di rumah Engkau ini, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian, terima kasih pada penganjur tentunya dapat menghibur dan begini ramai muslimat. Terima kasih kepada Cikgu Ada Zainab dan teman-teman yang lain, kepada Zuraida, kepada teman-teman yang lain. Tuan-tuan, saya akan berkunjung ke Raub ini dalam masa yang terdekat, agaknya lebih kerap lagi berkunjung ke Raub ini. Gunakanlah kedatangan saya untuk sama-sama kita menerima ilmu, dan saya pernah menerima ilmu daripada puan dan daripada tuan-tuan, untuk kita mati sebagai manusia yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum